Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Selamat kembali dalam sesi PDPR Bahasa Melayu tahun 1. Kita masih lagi di unit 15, sikap yang baik. Tajuk yang kita akan pelajari pada kali ini adalah terperangkap di terowong. Dan kita akan fokuskan kepada kemahiran membaca. Jadi, jom kita mulakan. Let's go! Baiklah murid-murid, seperti yang telah cikgu maklumkan di awal video tadi, kemahiran yang kita akan fokuskan dalam pembelajaran pada kali ini adalah kemahiran membaca. Jadi, murid-murid boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 1, lihat pada muka surat 90 dan 91. Aktiviti kita pada kali ini adalah memahami dan melakonkan cerita. Jadi, jom kita mula membaca cerita yang bertajuk Terperangkap di Terowong. Okey. Sekumpulan katak masuk ke dalam terowong. Mereka mencari makanan. Mereka mendapat banyak makanan. Kita bahagikan sama rata, kata Tok Rontok, ketua mereka. Mereka hendak keluar dari terowong itu. Tiba-tiba, tanah runtuh. Seekor katak tersepit di celah batu. Dia tidak dapat bergerak. Mari kita alihkan batu-batu ini, kata Tok Rontok. Katak-katak itu bekerjasama mengangkat batu. Mereka mengangkat katak yang cedera dengan pengusung. Akhirnya mereka dapat keluar dengan selamatnya. Baiklah murid-murid, cikgu harap anda dapat membaca cerita yang bertajuk Terperangkap di Terowong itu tadi dan juga dapat memahami isi dan jalan cerita tersebut. Sekarang, mari kita lengkapkan peta alir yang telah cikgu tunjukkan di slide sekarang ini. Peta alir ini adalah merujuk kepada cerita yang telah kita baca tadi. Baiklah, kita lihat kotak yang pertama ini telah diberikan kepada anda semua di sini, iaitu masuk ke dalam terowong. Ini merujuk kepada gambar yang pertama tadi. Kemudian diikuti dengan mendapat makanan, rujuk pada gambar yang kedua. Seterusnya, tanah runtuh. Ingat lagi, ada terjadi tanah runtuh di dalam cerita itu tadi, iaitu pada gambar yang ketiga. Seterusnya, seekor katak tersepit. Jadi mereka dapati ada seekor katak ataupun rakan mereka tersepit di celah batu. Kemudian, gambar yang kelima adalah, ingat lagi tak cerita itu tadi? Ya, mereka mengalihkan batu-batu. Okey, kita teruskan dengan gambar yang keenam. Di dalam cerita itu tadi, mereka bekerjasama mengangkat batu. Mereka mendapat arahan daripada ketua mereka untuk bekerjasama mengangkat batu untuk menyelamatkan kawan mereka itu tadi. Seterusnya, gambar yang ketujuh, mengangkat katak yang cedera. Setelah habis batu diangkat, katak yang cedera itu tadi diangkat menggunakan pengusung. Jadi isi di dalam gambar yang ketujuh adalah mengangkat katak yang cedera. Akhir sekali di gambar yang ke-8, mereka dapat keluar dengan selamatnya. Jadi di akhir cerita mereka pun semua keluar daripada gua itu ataupun terowong itu dengan selamatnya. Okey, itu adalah isi-isi penting di dalam cerita Terperangkap di Terowong yang telah kita baca tadi. Begitulah caranya bagaimana kita untuk memahami cerita yang telah kita baca, di mana kita lihat setiap isi-isi penting yang terdapat ataupun terkandung di dalam cerita tersebut. Dan di sini kita telah berjaya menyusunkannya di dalam peta alir, di mana peta alir ini adalah susunan peristiwa yang berlaku di dalam cerita yang telah kita baca daripada awal sehingga akhir cerita tersebut. Cikgu harap anda semua dapat memahami cerita yang telah kita baca itu tadi. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 1 Jilid 2. Rujuk muka surat 16 dan 17. Okey, di situ anda boleh lihat aktiviti 2, baca dan lakonkan jalur komik. Okey, di sini anda boleh lihat sebuah komik. Okey, ada 8 gambar. Jadi anda kena baca dan lakonkan. Okey, bahagian lakonan itu sekejap lagi cikgu akan terangkan. Sekarang mari kita membaca
komik ini terlebih dahulu. Jadi cikgu harap anda dapat membaca komik ini bersama-sama dengan cikgu. Jom kita mulakan. Sang rerama, sang lebah dan sang belalang berkawan baik. Mereka tinggal di sebuah taman. Mereka selalu bermain di tepi sebatang sungai. Pada suatu petang, sang rerama dan sang lebah mencari sang belalang. Dia tiada di tepi sungai seperti selalu. Sang rerama dan sang lebah mencari sang belalang. Puas mencari sang belalang. Kemanakah dia pergi? Entahlah sang rerama, saya juga tidak bertemu dengannya. Mari kita cari di sana pula sang lebah. Ayuh sang rerama. Lihat ini sang rerama. Daun-daun ini telah dimakan. Ya sang lebah, sang belalang suka makan daun. Tentu dia ada di sini. Sang lebah, sang belalang ada di sana. Mari kita ke sana. Terima kasih sang rerama dan sang lebah. Kalian bersusah payah mencari saya. Maafkan saya kerana membuat kalian risau. Kami maafkan sang belalang. Baiklah murid-murid, dapatkah anda membaca cerita ini tadi? Kalau dapat, bagus. Tapi kalau masih tersekat-sekat, anda boleh ulang membaca cerita ini sekali lagi. Cikgu percaya dengan latihan yang lebih banyak, anda dapat membaca cerita ini dengan lebih lancar. Baiklah, ingat lagi tak arahan cerita ini tadi, iaitu baca dan lakonkan. Bahagian membaca sudah selesai. Bagaimana pula bahagian lakonkan jalur komik ini? Jadi, anda kena melakonkannya menggunakan patung tangan. Jika anda lihat muka surat 17 itu arahan dia, lakonkan menggunakan patung tangan. Tapi di sini cikgu tak wajibkan anda menggunakan patung tangan. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak melakonkan cerita ataupun komik yang telah kita baca ini tadi. Lihat dengan teliti. Sang rerama, sang lebah dan sang belalang berkawan baik. Mereka tinggal di sebuah taman. Mereka selalu bermain di tepi sebatang sungai. Pada suatu petang, sang rerama dan sang lebah mencari sang belalang. Dia tiada di tepi sungai seperti selalu. Sang rerama dan sang lebah mencari sang belalang. Puas mencari sang belalang. Kemanakah dia pergi? Entahlah sang rerama, saya juga tidak bertemu dengannya. Mari kita cari di sana pula sang lebah. Ayuh sang rerama. Lihat ini sang rerama. Daun-daun ini telah dimakan. Ya sang lebah, sang belalang suka makan daun. Tentu dia ada di sini. Sang lebah, sang belalang ada di sana. Mari kita ke sana. Terima kasih sang rerama dan sang lebah. Kalian bersusah payah mencari saya. Maafkan saya kerana membuat kalian risau. Kami maafkan sang belalang. Baiklah murid-murid, jika anda boleh lihat, cikgu menggunakan boneka lidi untuk melakonkan komik yang dibaca. Tidak seperti yang diarahkan di dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 17, iaitu menggunakan patung tangan. Di sini yang cikgu maksudkan adalah menggunakan kreativiti anda untuk melakonkan komik yang dibaca. Jadi anda boleh gunakan lidi, lukis watak-watak dan lekat pada sebatang lidi tersebut seperti yang telah cikgu tunjukkan. Ataupun jika anda ada patung rama-rama, lebah dan belalang pun boleh gunakan. Jika anda boleh buat boneka sendiri, itu lebih baik. Tapi di sini tiada paksaan. Cikgu serahkan kepada anda untuk menggunakan apa sumber yang ada di rumah anda untuk melakonkan watak tersebut. Kalau anda sendiri nak melakonkan watak tersebut pun boleh. Buat topeng dan lakonkan sendiri. Itu pun boleh. Cikgu tak ada halangan. Yang penting anda kena baca dengan lancar dan cuba lakonkan komik yang dibaca. Kemudian, anda boleh rakam video tersebut dan hantar melalui Google Classroom. Okey? Baiklah murid, sampai di sini sahaja sesi PDPR Bahasa Melayu kita pada kali ini. Jumpa lagi di sesi yang akan datang. Jaga diri, patuhi SOP. Bye-bye.